Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuan Fatihah binti Fauzi dari RBA 2432C. Pada hari ini saya akan membentangkan cabaran terhadap akidah yang dihadapi oleh umat Islam, iaitu cabaran fahaman pasca modernisme. Fahaman pasca modernisme ini disebabkan oleh proses globalisasi melalui kecanggihan teknologi, komunikasi dan juga maklumat. Pasca modernisme menekankan bahawa manusia mempunyai kebebasan sendiri tanpa menghiraukan pendapat orang lain. Oleh kerana ia telah mempengaruhi dunia Islam, pasca modernisme telah menimbulkan cabaran. Gerakan kebebasan semakin berkembang apabila pasca modernisme berkembang dalam era globalisasi. Globalisasi menimbulkan dunia berasaskan kepenggunaan atau lebih dikenali sebagai consumerism. Perkembangan budaya kepenggunaan ini menjadi latar belakang kepada pasca modernisme. Manusia telah menjadi tamak dan resah akibat sistem kapitalis telah menyalahgunakan kebendaan dan kekayaan anugerah Tuhan. Sifat kepenggunaan dan materialisme ini kemudiannya menggantikan nilai moral dan etika manusia serta nilai agama dan juga kekeluargaan. Umat Islam mengasimilasikan idea pasca modernisme ini ke dalam jiwa dan minda mereka secara halus dan tersusun, sama ada secara sedar atau tidak. Masyarakat Malaysia juga tidak terlepas daripada kesan dan akibat idea pasca modernisme yang menular ke seluruh dunia. Kami mendapati bahawa wanita tidak terlepas daripada corak pemikiran ini. Akibat kemunculan pasca modernisme, gerakan feminis atau hak kesaksamaan gender telah muncul. Sebagai persediaan menghadapi cabaran ini, wanita dari kelas menengah atas dan juga golongan elit terpelajar telah menyandarkan pergerakan. Mereka berjuang untuk keadilan sosial, kesaksamaan, hak asasi manusia, pembebasan wanita dan juga pelbagai strategi pro-wanita. Apabila mereka menganggap bahawa sekatan agama hanya memegang wanita di dunia global, mereka telah diilhamkan oleh pemikiran postmodernis. Ideologi feminis bercanggah dengan fakta tulis mengenai situasi wanita dalam Islam yang meningkatkan status wanita daripada perhambaan. Wanita adalah aset dan sumber yang hebat dalam pembangunan masyarakat penyayang. Semasa Haji Wida, Rasulullah SAW berpesan, "Aku nasihatkan kamu supaya memperlakukan wanita dengan baik." Sebagai kesimpulannya, isu pasca moden ini dapat membawa kepada kecanggihan teknologi dan maklumat sama ada baik atau buruk. Hal ini menjadi satu kebimbangan kerana cabaran kepada keburukan mendahului daripada kebaikan, di mana ada masyarakat yang menggunakan kefahaman tentang teknologi dan maklumat ini ke arah perbuatan yang salah sehingga memberi kesan buruk kepada nilai moral, etika dan agama dalam golongan masyarakat, terutamanya kepada golongan muda. Persediaan mereka hadapi cabaran ini adalah ibu bapa. Ibu bapa harus menjadi contoh teladan yang baik untuk anak-anak yang sedang membesar, kerana dengan cara mereka dapat merasakan diri mereka disayangi. Kerana dengan cara ini mereka dapat merasakan diri mereka disayangi dan dalam masa yang sama dapat menjadikan anak-anak seorang insan yang lebih baik, kerana pada zaman moden ini anak-anak lebih mencabar untuk menjadi lebih baik. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Nabila Bintillah dari kelas RBA 2432C, nombor matrik 2022908345. Saya akan menjelaskan tentang salah satu ciri utama di dalam fahaman pasca moden, iaitu teori relativisme. Relativisme ialah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perkara yang tidak tetap dan mutlak. Ia boleh berbeza-beza mengikut persekitaran,
Menurut Jarner, seorang pakar antropologi sosial dari University Cambridge menjelaskan bahawa relativisme bersifat anti terhadap satu pandangan kebenaran. Jika pluralisme mengedepankan berbagai konsep yang berkaitan dengan kebaikan seperti kebebasan individu untuk memilih atau memutuskan cara hidupnya sendiri, maka relativisme dikatakan memiliki pandangan yang lebih jauh. Baginya, jika sesuatu itu dikatakan baik, itu berarti baik dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Terkadang pandangan tentang relativisme ini tidak benar dan dapat berubah tergantung kepada keinginan individu. Teori relativisme juga boleh didefinisikan sebagai teori yang menolak sesuatu kebenaran. Relativisme menganggap kebenaran itu boleh dilihat dari pelbagai sudut. Misalnya dalam sains, kita dapat menerima teori A sebagai kebenaran dan dari sudut pandang yang lain, kita dapat melihat teori B juga sebagai kebenaran. Jadi jika kita menganggap bahawa kebenaran itu tidak mutlak, maka ini bererti bahawa kita dapat mengambil sudut pandang yang berbeza atas dasar bahawa tidak ada kebenaran yang mutlak, tetapi ada cara yang berbeza untuk memahami sifat kebenaran tersebut. Sebenarnya sasaran pihak pasca moden ialah ilmu sains yang menganggap bahawa hanya sains merupakan ilmu yang sah dan sahih yang memberikan kita kebenaran yang mutlak tentang pengetahuan tentang alam ini. Jadi bagi pihak pasca moden, konsep relativisme adalah salah satu cara untuk menafikan konsep absolute truth seperti yang didakwa oleh sains, bahawa hanya sains yang mampu memberi kita pengetahuan yang sebenarnya mengenai alam ini. Sebenarnya inilah yang mahu dicabar oleh pihak pasca moden. Seterusnya, terdapat kesan fahaman relativisme kepada fahaman keagamaan. Contohnya bagi agama Islam, ada beberapa kepercayaan yang diterima oleh orang-orang Islam dan kebenarannya tidak boleh disaksikan atau diragukan. Kebenaran itu dianggap sebagai kebenaran yang mutlak. Sebagai contoh, kepercayaan kepada Tuhan adalah satu kebenaran yang mutlak dan tidak boleh diragui. Sebaliknya, jika kita mempunyai fahaman relativisme, kita mungkin menganggap bahawa fahaman yang mengatakan bahawa Tuhan itu wujud boleh diterima. Tetapi pada masa yang sama, kita boleh mengatakan bahawa fahaman bahawa Tuhan itu tidak wujud juga boleh diterima. Sekali lagi, di sini kita berhadapan dengan masalah logik. Kerana di dalam logik, kita tidak boleh menerima kenyataan B dan bukan B itu kedua-duanya benar. Kerana ini melibatkan percanggahan. Jadi relativisme membawa kepada percanggahan masalah logik yang serius. Para saintis juga menolak fahaman relativisme kerana jika mereka menerima istilah tersebut, bermaksud mereka mahu membawa implikasi bahawa kajian saintifik ini tidak dapat dijalankan dengan sebaik mungkin. Fahaman relativisme menafikan akan kewujudan hakikat atau kebenaran yang mutlak. Maka ia merupakan satu cabaran kepada kepercayaan keagamaan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ain Hana binti Abdul Halim. Saya dari kelas RBA 243 2C. Pasca moden merupakan hasil kegagalan golongan modernis dalam menyempurnakan janji untuk membawa kemajuan, keamanan dan ilmu pengetahuan kepada negara. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan golongan pasca moden ragu akan kemampuan golongan modernis dan menyebabkan golongan pasca moden tampil dengan ideologi baru yang lebih berlandaskan ke arah logik dan pandangan sendiri. Terdapat 3 kaedah utama yang digunakan oleh golongan pasca moden dalam menyebarkan ideologi mereka. 3 kaedah utama tersebut termasuklah menggunakan medium seperti teknologi, keganasan dan pengaruh dadap. Mekanisme penyebaran yang digunakan mampu mencapai objektif bagi ideologi yang dibawa oleh golongan pasca moden.
Antara ideologi yang berhasil disebarkan melalui teknologi termasuklah ideologi dekonstruksionisme yang mana objektif utamanya adalah untuk memusnahkan realiti lama dan mencipta realiti baru. Kaedah pelaksanaan bagi medium ini dianggap berhasil kerana terdapat fenomena seperti virtual reality dan hyper reality semasa zaman pasca moden. Selain itu, ideologi relativisme juga disebarkan melalui teknologi keganasan dan dadah yang mana berperanan dalam menyamaratakan dan memusnahkan hierarki realiti ilmu dan nilai sesuatu perkara. Disebabkan teknologi merupakan satu medium yang mudah dan boleh diakses oleh semua manusia, ideologi relativisme tersebar dengan cepat dan hasil pada penyebaran ideologi boleh menyebabkan perpecahan sesuatu kaum dan kemerosotan nilai moral manusia. Akhir sekali, ideologi pluralisme juga menggunakan medium penyebaran seperti teknologi keganasan dan dadah dalam objektif untuk memusnahkan keunikan sesuatu nilai dengan cara membina sebuah pilihan yang pelbagai. Contoh terdekat kerosakan nilai yang semakin diterima dalam kalangan masyarakat ialah golongan LGBT yang merujuk kepada kelompok homoseksual dan transgender. Hal ini sudah dianggap semula jadi dan semakin diterima dalam kalangan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atirah binti Muhammad Kara Anwar. Saya dari kumpulan RBA 243-2C. Saya akan membentangkan isu yang seterusnya, iaitu tentang cara-cara pemikiran orang di era pasca moden. Saya akan menerangkan isu ini dengan memfokuskan tentang kefahaman modernis yang menekankan kepada rasional yang berdasarkan sains dan kaedah saintifik. Terdapat juga beberapa aspek yang boleh digunakan pakai oleh pemikir-pemikir orang di zaman pasca moden. Sebagai contoh yang boleh saya berikan di sini, segala perkara yang benar dan salah menjadi sinonim antara satu sama lain jika dibandingkan dengan modernis yang mana mereka menjadikan sains sebagai kayu ukur untuk menentukan logik dalam sesuatu keadaan. Namun, golongan pasca moden pula sebaliknya menentang dan mempersoalkan tegas tentang pendirian yang telah dibentangkan oleh golongan modernis. Hal ini kerana golongan pasca moden menganggap hal ini tersebut sesuatu fakta yang terbatas dan boleh menjadi satu kesalahan di masa yang akan datang. Oleh itu, pemikir pasca moden percaya bahawa tiada kebenaran mutlak dan ideal tentang kebenaran mutlak diwujudkan hanyalah untuk meraih kuasa dan mempengaruhi manusia sahaja. Selain itu, pemikir pasca moden juga turut mementingkan komuniti global daripada nasionalisme di mana kewujudan sempadan menjadi sebab utama kepada peperangan. Secara kesimpulannya, golongan pemikir pasca moden ini lebih cenderung ke arah pengkonsepsian diri sendiri dan rasionalisasi. Hal ini demikian kerana kebincangan fakta dari golongan pemikir modernis telah menyebabkan golongan pasca moden ini tidak yakin dengan fakta yang telah dihujahkan oleh golongan modernis. Sekian saja dari saya. Terima kasih.